guys, hari ni bersama dengan I, Faiz Azmi. Okey, bersama saya Faiz Azmi dari Financial Faiz bersama dengan Encik ataupun Tuan Mahir Ilyas. Pernah dengar tak Mahir Saham? Kalau tak pernah dengar, ini orang dia. Tapi kalau tak pernah dengar, pernah terfikir tak nama Mahir Saham ni macam dia buat-buat ke macam Financial Faiz? You know, Faiz nama saya. Financial tu kita pilih lah mana-mana. Tapi sebenarnya Mahir Saham ni macam saya cakap tadi adalah nama sebenar Tuan Mahir Ilyas. Betul? Ya, betul. Cuba terangkan sikit your background. Okey. Pertama sekali nama penuh saya adalah Muhammad Mahir Ilham bin Alias lah. Kalau ikutkan macam mana nama saya tu dapat, mak saya nama Mahiran. Jadi waktu saya sebagai anak sulung mungkin nak ada juga nama mak dalam nama saya tu. Jadi mak ayah saya letaklah Mahir Ilham bin Alias. Okey. Yang mana Mahir ni kita tahulah maksud dia pakar, Ilham betul. ni idea. Yes. Cuma ejaan Mahir tu akan sebenarnya tak standard lah macam bahasa Melayu yang biasa. Iaitu, Bahasa Melayu lama boleh pilih apa-apa je. So sebab kalau yang standard MAHIR Itu bahasa kamus. kamus. Kalau yang ni kita MAHER. HER. So waktu saya first time I tengok kan nama brand ni dia saja letak MAHER sebab nak ada kelainan berbanding dengan MAHIR. Rupanya memang nama sebenar Ya, betul. Okey. Sebab dan macam mana saya mulakan Mahir Saham ni, pertama sekali sebab saya sebenarnya mula terdedah dengan saham ni waktu kat zaman universiti. Tahun ke-5 pengajian lah. Waktu tu saya belajar di Volgograd University dekat Russia. Untuk medik. Jadi sempatlah jadi houseman, jadi doktor. So maknanya doktor lah ni? Doktor lah. Kenapa tak ada doktor Mahir Saham? Tak nak? Sebab saya pun tak praktis. Bila nak jadi remiser tu, kita kena jadi remiser full time. Betul. Boleh juga jadi tapi sebagai branding boleh kan? Macam ada banyak influencer, you know, apa-apalah tak semesti kewangan. Betul. It could be influencer life. Dia cakap pasal dia bawa kereta ke apa ke, dia tak ada kena-mengena dengan dia punya medicine punya practice tu. Tapi dia bahasakan branding dia sebagai doktor ... Tapi Mahir pun boleh sepatutnya. Saya kalau ikutkan boleh lah, tapi itu pun saya pun melihat yang saya pun tak praktis. Jadi no point, tak relevan lah untuk saya dalam dunia saham ni. Lain lah kalau PhD dalam ekonomi ke. Boleh lah saya letak doktor tu kan. So orang tahu doktor apa ni, mungkin PhD apa ke semua finance, kan. Ekonomi. So kalau macam jadi itulah dia macam mana saya pun mengelak lah untuk letak benda tu. Okay, so sekarang ni Dr. Mahir ataupun okay, so sekarang ni Mahir adalah seorang remiser. Ya, betul. Apa beza remiser dengan MR? Dan kalau langsung tak ada langsung lah dua-dua ni. Okay. So kalau dia macam takaful operator, dia ada company-company yang berlesen. Okay, dalam dunia stockbroker ataupun saham, dia ada stockbroker lah, company yang berlesen. Jadi takaful operator ni dia ada ejen dia, ejen takaful. Betul. Okay, stockbroker ada ejen dia, iaitu remiser. Okay. Dia ada juga sama ada dia panggil dealers representative. Okay. So sebenarnya dan biasanya ada dua, sama ada dealer ataupun remiser. Okay. Dealer ni dia bergaji lah, biasa datang ke office stockbroker, ada gaji bulanan. Kalau remiser dia kena cari klien dia sendiri. So kiranya dia jadi macam ejen takaful yang mungkin kena cari orang lah untuk subscribe takaful, join takaful kan. Dan kemudian masuk pula bab MR. Marketing representative. Kalau ikutkan dulu-dulu tak ada MR ni. Ni benda baru? Benda baru lah. Saya join waktu Oktober 2016. Waktu tu belum ada lagi marketing representative. Saya ingat mungkin marketing representative ni tak silap sama ada hujung 2017 ataupun awal 2018 lah. Okay. Jadi macam remiser, dia kena approach orang dan
orang tu buka account dengan dia personally lah. So jadi dia punya capaian tu limited. Untuk meluaskan lagi capaian, untuk dedahkan lagi lebih ramai orang tentang saham sebagai contoh, ataupun instrumen kewangan yang ada. Jadi itu sebab dia laksanakan MR. MR ni kira jadi ejen bawah Remizer. Tapi dia tak ada multiple layer lah. Dia MR ni one layer je bawah Remizer. Remizer bertanggungjawab dekat MR yang register bawah dia. Tapi dalam masa yang sama ada juga MR yang directly dengan stockbroker lah. So in a way MR ni kerja dia adalah marketing representative, promote untuk orang buka account. Itu saja. Tapi Remizer pun buat juga. Remizer pun buat. Tapi Remizer ada additional scope yang lebih besar. Remizer boleh recommend stock ke? Boleh kepada klien dia. Klien dia saja. Klien dia saja. Klien dia saja. Dia tak boleh buat in the open, tak boleh? In the open tak boleh. Sebab kalau in the open, benda tu perlu lesen yang lain. Nama dia investment advice. Dan biasanya yang ada macam Remizer, dia nak jadi Remizer tu, dia kena ambil exam jugalah. Exam tu dengan Securities Commission, SC, ada modul 6, modul 7. Modul 1 cerita pasal fundamental analysis and asset valuation. Satu lagi cerita pasal stock market and law lah. Law and regulation. So bila dah ada modul 6, modul 7, dia boleh approach dengan stockbroker. Mana-mana stockbroker yang ada lah. Kita ada Maybank Investment Bank. Macam saya daripada Melaka Securities Sdn Bhd. M Plus, nama famous dia. Dia juga mungkin Kenanga Investment Bank. Dia boleh approach. Dia kata, boleh tak saya jadi Remizer dengan pihak tuan? Tapi satu Remizer license tu cuma boleh park dekat satu company je. Betul. Hanya boleh park dengan satu je. Satu tu dipanggil PO lah. Participating Organisation. Stockbroker dia. So boleh tak nak tanya, soalan sensitif sikit, dari segi commission rate, macam mana each company ni, atau is it a standard rate between company-company yang Mahir cakap tadi tu, Kenanga lah, M Plus lah, Maybank lah, dia bayar dia punya Remizer tu pada kadar yang sama ke ataupun tidak? And boleh bagi tak berapa kadar-kadar dia tu? Ini saya akan sebut secara general lah. General, sebab yes. Likely mungkin benda ni kita pun waktu nak jadi Remizer dengan stockbroker, mesti ada sign benda-benda kan. Betul. NDA ataupun tak boleh nak disclose openly lah. Tapi memang ada commission lah. Memang ada commission. Sebab memang Remizer dapat daripada situ lah. Kan. Jadi itu sebab kalau macam misal, okay, so kita cerita pasal commission dululah. Saya ingat generally rate basic yang ditetapkan rasa mungkin hampir sama lebih kurang semua broker adalah 40% daripada brokerage rate. Dia bila kita beli saham ataupun jual saham dekat Bursa Malaysia, dia ada transaction cost. Betul. Transaction cost tu akan terdiri daripada beberapa cost. Stamp duty, clearing fees, brokerage fees. Jadi untuk brokerage fees tu yang Remizer akan dapat. So basic dia adalah 40% lah daripada itulah brokerage fees. Dan mungkin different stockbroker dia akan bagi different jadual. Misal kata dia berjaya cari klien yang trade banyak, jadi dia mungkin total sales ataupun total turnover ataupun transaction dia bulan tu dah melebihi certain amount. Jadi rate tu mungkin dinaikkan lah daripada 40% jadi 45 ke 50. MR pun dah dia jadi bawah Remizer tu, jadi akan ambil sebahagian daripada commission Remizer lah. Jadi kat situ pun mungkin ada pecahan-pecahan lebih lanjut lah. Kalau satu trader tu ataupun investor, dia beli dan jual, buat transaction melalui satu Remizer. Tapi under same one broker lah. And then tiba-tiba bila dia nak buat another transaction, maybe dia boleh tukar Remizer ke? Ataupun dia akan melekat dengan Remizer original walaupun dia buat online ke? Jadi bila setiap orang biasa, setiap individu, dia boleh buka akaun CDS untuk ada saham dengan Bursa Malaysia lah untuk boleh buat transaksi. Akaun CDS ni biasa disekalikan dengan akaun trading untuk broker tersebut. Biasa satu broker
satu akaun CDS yang spesifik untuk benda tu. CDS ni dia macam tempat simpan rekod saham, berapa unit saham yang dia ada untuk syarikat tu, berapa unit saham yang dia ada untuk syarikat lain lah. Misal kata dia nampak lah kat situ. Untuk trading platform ni, kat situ biasanya boleh jual, boleh beli. Jadi dia dah link. Kalau orang tu dah buka akaun CDS dengan broker tu, dia beli melalui akaun trading tersebut, dia tak boleh jual saham tu daripada akaun trading lain. Broker lain. Unless dia transfer saham dia ke platform broker lain lah. Oh, yang tu boleh lah. Yang tu boleh dibuat. Boleh dibuat. Dan benda tu ada charge lah untuk setiap transfer share tu. So saya ingat antara inisiatif yang bagus juga oleh Bursa Anywhere, ada app tu. Di samping kita ada akaun CDS dan juga akaun trading dengan broker, kita juga disarankan buka juga akaun Bursa Anywhere. So kalau misal kata nak transfer shares kat situ boleh lah. Kenapa ada orang dia boleh ada multiple CDS dan juga trading account? Kenapa tak consolidatekan kepada satu saja? Okay. Sebab different, saya suka bagi contoh takaful lah. Okay. Kenapa kadang-kadang orang boleh ambil multiple takaful produk daripada different takaful operator. Betul. Kan? Sebab boleh jadi certain produk tu khas untuk yang ni, yang lain tak cover yang part tu. Kan? Ataupun boleh jadi agent yang approach dia, agent untuk takaful operator tersebut. Jadi dia akan mungkin kawan dia agent takaful sekian-sekian, jadi dia ambil lah takaful tu. Ada yang mungkin menawarkan rate yang lebih rendah antara different broker ataupun stock broker kan. Ada juga mungkin aspek lain yang dia nak tengok, dia nak join sebab Remizer ni selalu buat kelas, sebagai contoh, ataupun Remizer ni kawan dia. So itu pun salah satu aspek yang buat macam beli insurans dengan kawan kadang. Betul. Tapi lepas tu kawan aku ni dia tak, senyap je, tapi yang ni okey. So dia pun buka akaun kat sini. Tapi boleh transfer lah. Tak payah jual dulu, lepas tu beli balik, tak payah. Just transfer terus. Boleh transfer. Tapi macam saya kata, transfer tu ada fee dia. Mana lebih murah? Jual dulu, lepas tu dah ada duit cash tu, beli. Of course ada transaction punya period T plus few days. Betul. Tak tahu nak beli balik, harga dah naik pun satu hal. Kalau transfer, bagi dia spot price ya? Bagi transfer tu sebab saham tu kita dah beli dah pun. Betul. Jadi bila pindah tu, tak ada transaction pun. Just pindahkan broker. Ada cost transfer je lah. Saya tak lah. ingat berapa. Mungkin RM4 kot satu saham. Satu saham? Untuk transfer. Satu lot saham atau satu saham? Satu counter. Satu counter. Okay. Dia tak bergantung kepada fee tu lah. Jadi in a way, rasa step yang lebih mudah dan mungkin lebih murah adalah transfer lah. Transfer ke broker lain lah. Okay, so soalannya macam pelik sikit lah. Tapi nak tanya, Tuan Mahir sendiri memang ada melabur dalam stocks dekat Malaysia dan overseas? Saya sendiri sebagai Remizer, sebab memang kita dah terdedah sebelum jadi Remizer pun, kita minat saham. Jadi kita memang dah masuk lah. Kan? Kita jual beli saham. Dah bergiat lah. Bergiat melabur apa semua. Dan bila dah jadi Remizer, saya pun masih ada lagi account dengan company. Melaka Securities lah. Jadi saya akan trade pun ikut situ. Jadi untuk Remizer ataupun dealer ni, dia sebenarnya bila dia melakukan transaksi, dia kena inform dia punya stock broker. Itu sebab ada wujudnya Bank Negara, ada Bursa Malaysia, ada Securities Commission, dan ada regulation dia. So sebagai contoh, dealer atau Remizer, kenapa dia kena declare transaksi yang dia buat? Supaya nak tengok dia tak ada conflict of interest dengan klien-klien dia. Tu satu. Satu lagi, untuk halang insider information. Tengok mungkin dekat broker dia ada tengah buat satu deal untuk satu syarikat A ni. Yang maybe deal tu besar lah. Maybe besar lah. Dan hanya broker ni dia yang tahu. So mungkin Remizer ni tahu. Jadi dia tak boleh lah nak trade saham syarikat A tu. Sebab benda tu dipanggil sebagai insider info dan illegal lah. Insider trading lah dengar kalau kat US tu insider trading ni adalah antara benda yang paling berdosa lah dekat sana. Kalau orang kaya-kaya nak ditangkap masuk jail, bukan sebab dia mencuri,
Bukan sebab dia buat benda lain, tapi because of insider trading dan juga tax evasion. Betul. Okay, so jadinya ada tips tak untuk pilih stocks ataupun saham untuk melabur? Which industry, local ke overseas ke? So tips dia pertama sekali saya sebut lah macam investment advice. Bila apa yang constitute investment advice, bila saya bagi cerita pasal index, saya cerita pasal sektor, saya cerita pasal specific stock dekat orang ramai. So itu investment advice. Okay, jadi kalau saya kata saham A boleh beli, that's wrong. That's wrong. But that is A because of its a specific saham lah. Betul. Kalau saya kata sektor teknologi pun spesifik sektor industry pun tak boleh. Itu berdasarkan ada circular lah yang dah dikeluarkan. Jadi itu satu benda. Tapi untuk secara general dia, tips dia, setiap pelabur dia kena ada beberapa faktor yang dia kena tengok dululah. Antaranya berapa besar modal dia nak masuk dalam pelaburan saham. Okay. Kemudian berapa banyak masa dia boleh peruntukkan untuk monitor saham tu. Adakah kalau dia kerja 9 to 5, takkan dia boleh tengok saham sepanjang hari? Dia curi-curi masa lah. Tapi itu curi masa lah. Jadi kalau curi masa pun, dia kena tak boleh strategi intraday. Yang intraday tak boleh. Dia post dia sebab dia boleh tengok lepas market tutup je. Betul. Untuk esok. Betul, untuk esok. Jadi kalau yang orang macam tu, dia tak boleh expect macam sangat short term. Dia kena mungkin mid term ke long term. Jadi kalau mid term ke long term, kena tengok chart. Kalau lagi lama dia jangka masa pelaburan itu, lagi penting kajian fundamental tu. Kemudian even kalau orang tu ada masa untuk monitor saham sepanjang masa, mungkin dia dah pencen sebagai contoh, dia ada modal yang besar. Okay, tetapi kalau dia setiap kali masuk satu counter tu, dia tak boleh tahan lah tengok rugi sampai lebih RM200. Jadi dia tak boleh masuk amount yang besar lah. Besar, RM200. RM200. Tak boleh. Tak tahan lah RM200. Jadi dia tak boleh masuk amount yang besar. Kalau tak boleh masuk amount yang besar, likely tak boleh juga untuk buat intraday. Sebab kalau orang yang buat intraday ni, dia target nak untung dalam kenaikan dan penurunan harga saham dalam sehari sedikit lah berbanding dengan kalau boleh untuk satu jangka masa yang lama. Jadi yang kita selalu tengok dekat TikTok, life of a trader, dia bawa Lamborghini, dia beli rumah besar, dia naik kapal terbang jet. Walaupun jet tu maybe tak terbang lah. Apakah benda tu sebenarnya? Apakah benda tu saya nampak benda tu. Selalu iklan tu nampak. Dan kebanyakan iklan tu kebiasaannya reminder ataupun dealer dekat Malaysia ni tak buat lah benda tu. Sebab benda tu biasa yang buat macam tu macam untuk tarik ramai orang. Jadi kebanyakan yang saya nampak dia buat macam tu adalah strategi marketing. Okay, strategi marketing untuk buat orang kenal dia dan mungkin bertanya apakah dia buat apa ni. So end up akan buka akaun dengan dia. Kebiasaan mereka ni adalah IB lah, introducer broker. Sama ke lain dengan MR dan juga Remiser ni? Agak sama juga dengan macam Remiser. Sebab mungkin bila dia jadi introducer broker, kalau orang tu mungkin dah buka account, deposit certain amount, mungkin dia dapat commission. Okay. Mungkin kalau orang tu trade, dia dapat commission untuk transaction fee tersebut lah. Depend on dia punya package atau plan lah kan. Tapi biasanya kalau introducer broker untuk forex ke apa, yang kebanyakan yang jenis macam tu, dia tak ada lesen pun dengan Securities Commission. Jadi sebenarnya benda tu adalah satu urus niaga yang illegal lah kat situ. Saya ingat benda tu macam tu lah. Cuma bila kita deal dengan benda yang illegal ni, antara risiko yang ada adalah mungkin susah nak withdraw, mudah terdedah dengan scam, tak dikawal selia oleh Suruhanjaya Security. Maksud Tuan Mahir, the platform ataupun broker to itself is not registered with any badan-badan kat Malaysia ni lah? Betul. Kebiasaannya macam tu. Sebab yang saya tengok, kawan-kawan saya dealer atau remiser dengan broker lain ataupun broker saya sendiri pun tak adalah buat macam tu. Tak ada tak adalah tunjuk kekayaan. Tunjuk kekayaan. Kekayaan tu adalah senyap. Kekayaan adalah senyap lah. Sebab kadang-kadang sebenarnya mungkin mereka pun ada ramai yang kaya apa semua kan.
buat apa nak tunjuk kan. Tunjuk each other tak apalah kot. Tapi tak payah pergi ya betul. So maknanya bila kita tengok benda macam tu dekat social media, kita kena question ke? Maknanya kita macam jangan mudah terpengaruh ke? Ya, kita jangan mudah terpengaruh sebab benda tu satu, dia adalah satu marketing. Boleh jadi dia sewa je benda tu. Boleh jadi dia bukan dia punya pun. Kan mungkin benda yang kadang-kadang tak berlesen, tak dikawal selia ni, boleh jadi adalah salah satu alat untuk money laundering sebagai contoh. Jadi dia cuba nak bersihkan, cuci duit tu. Jadi end up hire IBs untuk mungkin marketing dan sebagainya. Semua cost marketing mungkin ditanggung oleh yang kepala dia ni kan. Jadi itu pun salah satu risiko ataupun benda yang kita kalau boleh nak elakkan lah benda tu. Okay. So tadi Tuan Mahir ada cakap Tuan Mahir bersama dengan M+ apa tadi? Melaka Securities. Melaka Securities Sdn Bhd. Betul. Melaka Securities Sdn Bhd ni kalau saya tak salah, dia ada dua platform sekarang ni. Satu adalah M+ Online and another one is M+ Global. Betul. Boleh cerita sikit tak apa beza dua-dua ni? Okey. Melaka Securities Sdn Bhd, dia mula-mula dulu dia adalah Melaka Traders lah. Melaka Traders berasas di Melaka. Okey. Tapi sekarang ni branch dia dah banyak, seluruh Malaysia ada. Dan Melaka Securities Sdn Bhd ni, dia adalah orang kata satu broker kecil. Dia tak terbanding dengan Maybank Investment Bank ke Kenangan Investment Bank. Satu masa dululah. Jadi, cumanya by time around 2012, 2014 dia mula nak ketengahkan online trading. Jadi kat situlah dia hasilkan produk M+ Online. Waktu tu sebenarnya adalah game changer. Di saat broker lain macam kalau nak deposit, nak withdraw masih lagi kena berurusan kertas remiser kena sign ke apa semua. Remiser akan dapat instruction daripada klien ke? Klien. Yang macam dulu lagi dalam phone call sampai 4-5 dia pegang tu. Betul. Klien kena call remiser. And then yang bising-bising dekat trading floor tu, itu before M+ Online ni ada memang macam itulah dia punya trading memang floor. Macam itulah. Kalau nak buat, kalau ikutkan memang macam itulah. So sebelum wujudnya WhatsApp ke, sebelum wujudnya Kena call. Ada tak I nak call remiser nak melabur atau nak menjual ni? Dia tak angkat telefon sebab dia busy sangat. Memang ada. Satu remiser satu orang kan. Dia hanya boleh entertain 4 call. Dia letak telefon je kan. 4 call lah. Nanti editor boleh letak gambar-gambar zaman dulu punya trading floor. Menjerit-jerit macam kat pasar. Menjerit-jerit. Sebab zaman dulu 80-an, 90-an remiser pun takkan buka account untuk klien tu kalau klien tu macam kata tak ada RM100,000 minimum. Jadi remiser waktu dulu tu boleh kata ada close connection dengan mungkin orang-orang kaya, orang-orang besar, ahli-ahli politik kan. So ini investment saham pada waktu dulu adalah very eksklusif lah kepada orang-orang, certain people sajalah. Betul. Not for the masses. Betul. Tapi sekarang ni dengan adanya all these online platforms, jadi benda tu dah mengubah landscape saham tu sendiri dengan orang lebih mudah untuk berjual beli saham. Jadi itulah antara produk yang menaikkan Melaka Securities tu sebagai broker terbaik lah untuk retail. So dalam pemain-pemain ataupun peserta dalam pasaran saham ni, kita biasa istilahkan pelabur-pelabur runcit sebagai retail yang individu macam kita ni. Sikit lah. Berbanding dengan institutional. Jadi itu antara yang melonjakkan M+ lah sebagai antara broker terbaik. Itu M+. Betul. Tapi sekarang ni ada M+ Global. Ya, betul. Jadi M+ Global ni pula adalah satu usaha baru oleh M+. Sekarang ni dunia pun dah tanpa sempadan. Kalau broker lain, broker luar pun mungkin nak masuk dalam Malaysia. So ada few names saya dengar macam Momo. Momo ke, Wibul ke, macam-macam broker yang ada. Tapi sampai sekarang pun masih lagi tak nampak ada produk yang dah dilancarkan lah. Okay, cumanya untuk M+ Global ni, dia berfikir mungkin ada rakyat Malaysia yang nak beli saham dekat US, saham dekat Hong Kong. Jadi dia memberikan akses. Macam mana? Macam Apple, Tesla, semua dia boleh beli lah. Apple, Microsoft, Tesla, tu antara nama-nama besar. Nvidia kan. Jadi mereka boleh beli
direct melalui M Plus Global tu. Tapi kalau dekat US, satu lot dia size dia berapa Berapa shares? Kalau dekat dekat US, diorang boleh beli satu unit pun ada. Satu saham pun boleh? Satu saham pun ada. Saja. Betul. Itu pun dia tengok jugalah broker mungkin ada sediakan features tu ataupun tidak. Sebagai contoh, ada juga mereka ada buat fractional shares. So kurang dari satu, potong-potong lagi. Dan maknanya yelah, nak beli satu saham Apple, satu unit berapa ringgit? Berapa dolar? Kena tengok. Kena tengok balik So expensive lah. Kalau dulu satu lot 1,000 saham, memang very exclusive. So they made it smaller. Betul. Sekarang ni fractional pula. Tak payah satu saham pun, fraction. Ada cost tak dari segi efficiency kat situ? Maknanya kalau satu saham tu RM1,000, kalau satu saham $1,000 contohnya. Tapi kalau di fractionizekan dia akan jadi 1,200 bila campur. Ada tak? Maknanya dia mahal sikit. Bila dia buat fractional shares, benda tu sedikit sebanyak memberi peluang yang lebih besar lah kepada orang yang mungkin modal kecil untuk berjual beli saham. Jadi in a way benda tu efficient. Tapi dalam masa yang sama, kalau dia tak ada demand ataupun tak ada volume untuk berjual beli saham tu, banyak unit saham pun dia akan buat saham tu agak berat, susah nak bergerak naik, susah nak jatuh, sebab mungkin kurang transaksi. Dia kena tengok untuk saham yang mahal, saham yang banyak demand. Saya ingat merendahkan kos tu adalah satu tindakan yang bagus lah. So berbalik kepada orang yang nak trade saham ni, untuk orang yang ada kerja hakiki, dia 9 sampai 5, boleh ke dia melabur? Kalau dia melabur pun maybe dia kena buy and hold. And then bila dia buy and hold, transaction dia satu kali tu je lah. Dia buy one time and then dia sell after 6 months here. So 2 transaction je lah kan? Betul. Kalau untuk yang bekerja 9 to 5, actually mereka boleh balik malam, boleh buat kajian dan mereka boleh key in order. Key in order yang mana order tu akan pre-order. Sistem akan masukkan dalam platform bila market dah buka, keesokan harinya, bila market dah buka, dia akan execute the order. Dia akan executekan order tersebut lah. Kalau kena dengan tu kan. Okay. Kemudian teknik yang boleh diguna pakai untuk yang bekerja 9 to 5 ni, misal kata kalau dia hanya key in order pada waktu malam, adalah teknik yang untuk mid term ke long term. Okay, jadi mid term ke long term ni sebagai contoh, dia kena tengok chart lah, gunakan analisis teknikal yang mana mungkin dia boleh masuk ketika saham tu mula nak naik. Dia masuk, mungkin selepas 2-3 bulan dia jual. Okay, ada juga yang menggunakan teknik dividen sebagai contoh. Ada capital, jadi dia target dia mungkin nak dapatkan dividen 10% per annum contoh. 10% per annum. Tapi kebiasaannya kalau kita kata pasal dividen, memang susah lah nak dapat 10% per annum. Sebab dia akan, orang kata apa, supply and demand. Kalaulah dekat Bursa Malaysia atau stock market ada syarikat yang memang boleh konsisten bagi dividen 10% macam DG per contohnya. annum. Boleh sebut tak? Contohlah. Contohlah kan. Okay. Satu masa dia akan tarik harga saham, mungkin kita kata waktu tu harga saham dia RM1. Dia bagi 10% per annum sebab dia bagi dividen 10 sen untuk satu unit saham. Betul. Tapi kalau demand tu tinggi sebab orang nampak dia 10% per annum, harga akan naik lah. Jadi in a way sampai satu tahap dia akan capai keseimbangan, equilibrium. So yang mana rate dia mungkin tinggi sikit daripada fixed deposit kan. Mungkin 4%, mungkin 3% lebih. Dan itu pun ada banyak lagi faktor-faktor yang memainkan peranan, sebab saham tu pun untuk dia bagi dividen bukan satu perkara yang senang. Kalau syarikat yang dah establish, dia akan sentiasa bagi dividen setiap tahun, dah mungkin berbelas tahun tak pernah miss. Sebab itu adalah reputasi dia. So kalau antara orang nak melabur untuk counter dividen, itu adalah antara ciri-ciri syarikat yang kita nak tengok lah. Dia dah mature, dia dah track record dia bagi dividen berbelas tahun tak pernah miss. Tapi kalau kita ikut fundamental ni, kalau kita tahu, because kita tengok annual reports ke, financial reports ke, orang lain pun tahu juga. Betul. Dekat mana kita nak cari inefficiency yang kita boleh masuk gap dia tu? Okay. Yang ni adalah satu, apa orang kata, perdebatan lah.
antara dua kelompok. Satu kelompok mengatakan bahawa segala maklumat yang ada, market dah efisien. So tak payah nak buat kajian dah saham ni apa semua, hanya tengok teknikal. Okay, dalam masa yang sama ada kelompok yang kata market masih lagi tak efisien. Sebab tak efisien ni lah ada peluang untuk buat duit. Dengan mencari saham-saham yang under value. Mungkin nilai sebenar dia RM2, tapi kita boleh dapat pada harga diskaun RM1.50. Okay. So bagi saya personally, saya menggabungkan segala faktor yang ada lah. Technical, fundamental, dan mungkin jarang orang dengar order flow analysis. Okay, untuk kita identify saham yang kita nak dapatkan yang terbaik lah. Tinggi probability. Bagi saya saham ni boleh kata probability game pun ada. Sebabnya kita macam buat bisnes juga. Kalau kita nak set up bisnes, kita kena tengok demand, kita kena tengok supply. Okay, untuk sejauh mana kebarangkalian bisnes tu akan berjaya. Adakah dia jual produk yang bagus, kemudian kita kena pilih team yang bagus, kita kena supply chain tu kena teratur dan lancar. Jadi setiap aspek atau elemen ni akan meningkatkan kebarangkalian untuk bisnes yang kita buat tu berjaya lah. Dan seperti yang kita tahu pun, kebanyakan bisnes 80% ke lingkup kan dalam tahun pertama. Tahun ketiga lagi 70%, 80% tak dapat teruskan. Jadi banyak aspek yang memainkan peranan. Jadi in a way saya cuba melihat kebanyakan faktor yang ada. Sedikit efisiensi daripada A, sedikit yang tak efisien daripada B. Bergabung mungkin meningkatkan probability lah. So Tuan Mahir pun ada mengajar kelas? Saya ada. Untuk your own customer lah? Saya ada. Dulu memang saya ada buat kelas public. Tapi lepas dah... Kena marah? Sebenarnya tak ada masalah pun. Bagi saya tak ada masalah untuk buat kelas. Okay? Dan as long as kelas tu tak ada cerita pasal investment advice sebagai contoh. Tapi saya melihat yang bila saya dulu buat kelas, klien-klien saya join adalah bonus. Sebab dia belajar juga apa yang saya ajarkan. Okey. Tapi untuk saya memberikan spesifik stok tu tak ada lah. Kan? Jadi instead sekarang ni saya melihat nak buat kelas pun sebenarnya banyak benda juga nak kena fikir kan. Dari segi nak marketing ke, nak segi kalau kita buat kelas fizikal kena cek tempat apa semua. Betul. Kan. Okey. Bagi saya lah kadang-kadang satu melihat keadaan yang orang pun kurang berbelanja. Jadi sebenarnya demand tu berkurangan. Okay? Itu apa yang saya nampak lah. Dalam masa yang sama pula, saya melihat klien-klien saya ni dah boleh kata stabil. Okay? Dan dah tiba masa mungkin saya ubah approach lah untuk servis klien lah. Jadi itu sebab antaranya saya buat sesi live market, tengok market setiap petang, Isnin sampai Jumaat. Bermula dalam pukul 4:10 petang macam tu. Jadi klien boleh join dan tengoklah macam mana kita buat analisis. Basically sebab saya sebagai advisor, bila klien tu jadi klien saya nak dia faham macam mana nak buat analisis, macam mana dia nak jual beli counter, supaya long term dia masih sustain dalam pelaburan saham ni. Kita tak nak klien tu masuk 5,000 terceduk, lepas tu stop. Kita nak benda tu sustainable lah. Jadi align objektif saya dengan klien tu dah selari lah kat situ. So maksudnya kelas ni khas untuk your own client ke ataupun open to the public? Kelas ni khas untuk klien saya saja. Sebenarnya kalau nak masuk kena register as buka CDS account dengan bawah Tuan Mahir punya referral code lah. Betul. Okay. Nak tanya lah. So sekarang ni kalau let's say ada a new investor dia ada capital, dia ada masa, dia boleh belajar. Dia tengok market sekarang ni. Malaysia ringgit memang semalam naik sikit. Hari ni naik ke Tuan? Saya tak pasti sangat. Semalam naik sikit lah berapa persen.
berbanding dengan mata wang lain. Tapi in general dia punya trend is that it was going down. And then dia rasa tak stable. Dia tengok ekonomi Malaysia pun macam tak best, tak seksi. Tapi dia tengok dekat overseas. Dia tengok Apple, dia tengok Nvidia, dia tengok of course Microsoft semua kan. Dia nak invest kat sana. In your opinion, mana yang lebih sesuai untuk invest pada waktu ini? Pada waktu ini ya. Okay. Saya melihat benda ni pun ada dua lah. Dua pandangan lah. Satu pandangan dia tengok yang tengah trending. Jadi kalau dia tengok yang tengah trending, dia duit akan berpindah ke US lah. Kan? Sebab dia punya saham tengah trending ke apa sebagai contoh kan. Cumanya itu mungkin juga bukan US, mungkin juga pasaran saham yang lain yang tengah trending lah. Okay. Tapi dalam masa yang sama, ada juga yang melihat nak masuk dalam keadaan tengah murah, tengah diskaun, harga tengah jatuh. So itu kita biasanya yang mencari harga diskaun lah. Mungkin inilah peluang dia. So sebagai contoh, kalau pendapat saya sendiri, saya lebih prefer untuk market untuk Bursa Malaysia. Sebab kita kenal saham-saham ni dan kita pun dah tengok, dah lama, dah buat kajian apa semua. Dalam masa yang sama, kalau indeks jatuh ataupun tak perform, okay, syarikat-syarikat ni takkanlah bungkus terus. Syarikat-syarikat yang besar lah, Petronas Dagangan ke, Petronas Chemical, Telekom Malaysia, Tenaga Nasional, takkanlah mereka bungkus terus dilenyapkan daripada Bursa Malaysia. Okay, in a way harga mereka mungkin jatuh disebabkan pelabur beralih wang tersebut, atau sentimen. Sentimen. Tapi dalam masa yang sama, sampai satu tahap akan muncul value daripada kejatuhan tu. Jadi mereka yang berpendapat untuk yang ada wujud value, ada wujud satu keadaan market yang tak efisien, mungkin boleh mengambil peluang dengan membelilah saham-saham yang tengah jatuh tu. Tadi Tuan Mahir dia cakap pasal beli saham-saham pada harga diskaun. So maknanya kalau macam Tuan Mahir cakap tadi, harga dia sebenarnya RM2 tapi di-tradekan pada harga RM1.50. Betul. Siapa yang, macam ni kita nak determinekan harga tu RM2? Based on apa? Okay. So ini satu soalan yang memang jawapannya mahal lah. Senang cerita. Kalau saya dah terdedah dengan saham ni, sebagai contoh, sejak daripada 2011. Waktu tu masih pelajar universiti lah. Hanya baca sekadar-sekadar. Kita pun nak fahamkan konsep dia fundamental analysis. Dan kita kena tahu dia punya nilai sebenar, atau istilah lain orang panggil intrinsic value. Nak faham cara nak calculate tu bertahun-tahun macam sebab kebanyakan pelabur, sebagai contoh Warren Buffett, bila dia cerita pasal pelaburan, macam tak ada teori yang kiraan yang spesifik. Kalau ada buku-buku yang cerita pasal Warren Buffett, kan mudah kalau sebut, okay, so calculation dia macam ni, 3-5 page selesai, kan? Tapi bukan benda tu yang dapat kita lihat daripada buku-buku yang menceritakan pasal pelabur-pelabur fundamental ni. Jadi antara konsep-konsep yang diketengahkan adalah lihat management. Sebagai contoh, kita kalau boleh jangan takut dengan sentimen market yang berubah-ubah. Buy when there is blood on the street. Yeah. So lagi mungkin kita kena tengok, sebagai contoh Peter Lynch pun dia masuk dalam, saya tak ingat dia masuk dalam syarikat apa, Nike ke apa, sebab anak dia berminat dengan produk tu. Jadi dia masuk. Okay. Itu satu yang dia fundamental analysis. Kalau cerita yang benda-benda abstract macam tu, biasanya dia lebih kepada qualitative analysis. Ada juga quantitative analysis. Jadi kalau betul-betul nak dapatkan harga yang spesifik, biasanya kita akan merujuk kepada quantitative analysis. Dan dalam tu pun ada beberapa cara lah. Contohnya, mungkin kita nak value syarikat tu according dia punya sales ataupun revenue setiap tahun. Okay, so misal kata kalau semua saham dalam sektor yang sama mempunyai multiple price over sales 6 kali ganda. Mungkin syarikat tu buat revenue 1 juta, tapi harga syarikat tu keseluruhan 6 juta. Jadi kita panggil benda tu 6 kali ganda lah revenue. Jadi mungkin ada 5 atau 10 counter dalam sektor yang sama. Ada yang 6 kali ganda, ada yang 10 kali ganda, ada yang 3 kali ganda.
Jadi in that sense, kita nampaklah mana satu kita yang nampaklah yang valuable. mana. Jadi kita mungkin akan, kalau ke 10 counter ni, sebenarnya hasilkan produk yang sama, servis pun sama. Mungkin sepatutnya kita memilih yang 3 kali ganda sebab dia lebih murah. Okay, value for money. Betul. Kan? So misal kata kita ada kopi yang sama rasa, sumber yang sama. Satu kopi tu dia jual RM10, satu lagi kopi jual RM5. Baik kita beli yang RM5, kan? Betul. Kalau benda yang sama. Tapi itu satu one way untuk kira benda tu. But there's so many ways lah. Dia ada many ways lah. Mungkin ada nak tengok bergantung dengan, instead of revenue, dia nak tengok keuntungan syarikat. Berapa kali ganda keuntungan syarikat. Mungkin juga dia nak tengok dari segi current report. Betul. Okay. And current report pun sebenarnya kadang-kadang dah outdated sikit. Betul. Kita baca hari sebab, ni, quarterly dah bulan 11. Betul. The latest biasanya quarterly report is biasanya bulan dia akan 2 bulan lewat dah. So itulah kadang-kadang sebenarnya insider lebih tahu. Insider. Insider lebih tahu. So maknanya kena be good friends with people in the industry lah. Tapi itu illegal lah. Tapi they have a saying. Insider boleh tak dia ada kenalan yang entah siapa-siapa ke, dia nak buat ke, dia bagi tahu maklumat secara rahsia. Boleh jadi. Tapi kalau kat US dia ada SEC, Securities Exchange Commission kalau tak salah. Kalau salah betul kan tapi and I know that dekat US SEC tu is very strong. Orang kaya-kaya dia takut dengan SEC ni. In a way lah sebab dia dengan kuasa SEC untuk investigate ni, they can drag these people yang buat salah insider trading ni to jail. In fact kalau tak salah Sam Friedman Sam Bankman-Fried SBF dah di-chargekan, dah guilty dah dia punya verdict. Cuma tunggu sama ada appeal ataupun untuk sentencing lah. Dekat Malaysia ada tak anybody yang as strong as SEC? Ada tak kes-kes macam gitu? Dia because of insider trading dia masuk jail. Dekat Malaysia kita memang ada badan macam tu lah, dan nama dia SC, Securities Commission. Jadi Securities Commission ni memang dia akan monitor lah insider trading, dan memang ada kes-kes. Kadang-kadang benda tu memang ada didakwa, dan sebab semua yang ada lesen apa semua, kalau kita nak tengok, kita boleh pergi website SC untuk tengok sama ada orang tu ada lesen ataupun tidak. Misal kata kalau anda nak search, orang nak search nama saya, type situ, akan jumpalah kat situ, saya representative kepada Melaka Securities. Senang berhad, lesen saya dealing in securities. Okey, itu dari sudut lesen. Tapi dalam masa yang sama, dekat website SC juga dia ada senaraikan alert list website-website yang mungkin berpotensi adalah scam ataupun menyalahi undang-undang. Broker-broker yang tak berlesen, dia akan senaraikan website dia dekat situ. Itu satu. Dalam masa yang sama, ada juga investigation yang sedang berlangsung. SC tengah dakwa, yang mana kalau dah dapat keputusan, dia akan announce kepada public dan dia letak juga dekat website dia. So adalah yang mungkin remiser tu kena buang lesen, terminate lesen, sebab antaranya dia pergi tradekan untuk klien, ataupun klien kadang-kadang dalam dunia kewangan ni kita percaya, kita tak ada kemampuan ataupun kebolehan untuk buat analisa sendiri, kita tak ada masa. Okay, jadi cara mudah adalah kita outsource, kita percaya certain orang, okay, untuk uruskan kewangan kita. Okay, end up orang yang kita percaya tu guna duit kita untuk keuntungan pihak dia sendiri. Dalam kes ni sebagai contoh, mungkin dealer atau remiser, dia ada account yang buka, dia ada klien yang buka account dengan dia, tapi dia pergi buat supaya guna duit klien ni beli saham tu pada harga yang lebih mahal. Tapi remiser atau dealer ni dia ada mungkin account saudara mara, kawan-kawan, keluarga yang dah beli saham tu pada harga yang lebih rendah. Jadi dia gunakan klien ni punya account untuk sebagai satu exit kepada klien-klien account keluarga saudara mara, kawan-kawan dia lah. So kat situ pun adalah satu
breach lah kat situ. So semua benda ni memang SC akan monitor lah. SC akan and monitor. they do their best lah. Betul. So in light of AI sekarang ni, AI boleh buat decisions and to some extent they are faster and they can be more menyeluruh berbanding dengan manusia. Dengan information yang dia ada tu, dengan database yang dia ada tu, kadang-kadang kita baru nak baca, dia dah habis baca lah. How do you see yourself? How do you see the future of the Remiser berbanding dengan in a way macam robot advisor lah, in terms of to help us trade on our behalf? Okay, berkaitan dengan AI. Okay, tak dinafikan AI memang satu trend terbaru lah. Dan bila kita cerita AI dalam pasaran saham ataupun pelaburan, nak tak nak ada satu benda yang kita panggil sebagai algorithmic trading. Okay, algorithmic trading ni dia ada algorithm dia. Mungkin berdasarkan kepada certain indicator ke apa ke, untuk trigger automatically lah buy and sell tu. So robot advisor ada juga yang menggunakan algorithmic trading ni. Algorithmic trading ni in a way dia boleh memudahkan peranan manusia, sebab kadang-kadang fund manager kalau dia sendiri yang tengok market, dia terdedah kepada bias. Kadang-kadang judgement dia waktu tu dia tak berapa tepat. Okay, sebab kita melabur ni, kita melibatkan benda pada masa hadapan. Banyak benda yang kita, bila benda melibatkan pada masa hadapan, kita sebenarnya tak boleh predict 100%, kita tak boleh fikirkan segala faktor tu 100% betul. Jadi kita akan terdedah kepada certain bias. Okay, kalau gunakan komputer untuk jalankan transaksi, so kita harapkan benda tu dapat bebas daripada human judgment dan juga emosi. Itu satu. Tapi bila kalau semua menggunakan algorithm tu, still market tak efisien. Kalau yang percaya market efisien, semua yang guna robot ni pun, dia collectively dia akan susah juga nak buat duit. Sebab masing-masing pun cuba mencapai efisiensi tu. Jadi tak ada ruang untuk nak untung lebih sangat lah. Jadi boleh jadi performance pun biasa-biasa. Jadi kalau ikutkan yang saya nampak, adakah AI ni boleh mencari inefficiency yang ada. Jadi kalau boleh dan memudahkan kerja manusia, benda tu adalah boleh membawa keuntungan lah. Okay, so Tuan Mahir, sebelum kita pergi Tuan Mahir boleh tak bagi nasihat kepada our audience, terutama sekali yang baru nak melabur, takut-takut lagi, belum start, ataupun baru start tapi masih takut-takut lagi, ataupun yang dah berpengalaman, cuma perlukan lebih sedikit kata-kata semangat. Untuk mereka yang baru nak mula melabur, okay, seperti biasa dia punya pelaburan ni adalah duit lebihan. So saya ingat Tuan Faiz pun selalu cerita pasal kewangan. Perkara pertama sekali mestilah kena pandai menyimpan, pandai budgeting. Bila dah menyimpan, misal kata ada emergency fund, mungkin 6 bulan, mungkin 12 bulan, bergantung. Okay, mungkin juga dia boleh consider ada perlu protection, takaful. Bila dah ada duit lebihan tu lah yang boleh dilaburkan. Tapi tak semua saya berpendapat untuk masuk dalam saham. Mungkin boleh diversify lah. Tapi dalam masa yang sama, kena sentiasa orang kata timba ilmu dan tambah ilmu. Walau slow macam mana lah, sedikit demi sedikit kan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi bila dah sedikit tu, at least kita expose. Kita melihat pelaburan ni sebenarnya adalah satu jangka masa yang panjang lah. Kita bukan hari ni nak letak duit terus esok jadi kaya. Kalau misal kata ramai yang mula terdedah dengan kewangan ni umur 25, mungkin 25 ke 30, masih ada masa lah. 30 kalau sampai umur 40, ada 10 tahun. Takkan kalau belajar sikit-sikit, takkan tak improve kita punya kewangan, takkan tak improve kita punya skill pelaburan. Yang penting kita kena sentiasa belajar lah, dan jangan terlibat dalam scam. Saya ingat scam tu adalah satu kerugian yang terbesar lah, yang orang boleh hilang duit dalam kehidupan dia, yang akan buat dia terkebelakang lah, jauh berbanding matlamat sedia ada. Okey, itu sahaja daripada Tuan Mahir Saham ya. Kalau nak follow Tuan Mahir Saham, Tuan Mahir ada
banyak social media account juga kan? Dekat TikTok ada? Dekat TikTok ada, dekat Instagram ada, Facebook ada, website ada, So YouTube search for? ada. Search for Mahir Saham. Mahir Saham. MAHERSAHAM. Betul. Sekarang ni dah tak payah nak cari the exact word. Kalau orang tu popular enough, you search je nama yang dekat dengan dia, akan jumpa account dia. So, jumpa lagi pada episod yang akan datang. Thank you very much. You guys are awesome dan Assalamualaikum.